Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegesaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Baginda khawatir ia menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional serta kesejahteraan negara jika tidak diselesaikan segera. Al-Sultan Abdullah bercerita demikian pada istiadat menghadap dan penggunaan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong hari ini. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Pada hemat Beta, negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat. Kerajaan Beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan kerajaan Beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosio-ekonomi rakyat Beta. Beta turut berasa sukacita dan menyanjung tinggi komitmen kerajaan Beta dalam menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat yang Beta kasihi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, negara kita Malaysia sememangnya dikenali dunia sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama, bangsa, bahasa dan budaya. Ciri-ciri kepelbagaian ini adalah merupakan satu keunikan yang menjadi tarikan pada negara lain untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dengan Malaysia secara lebih akrab. Namun demikian, seandainya kepelbagaian dan kerencaman lanskap masyarakat ini tidak harmoni di bawah konsep kesatuan dan perpaduan, maka ianya berpotensi untuk mencetuskan prasangka, konflik, perbalahan dan pertelingkahan yang akhirnya akan menghakis rasionaliti, mencabar keharmonian dan mengugat kestabilan yang telah sekian lama terbina. Justru pembentukan perpaduan dalam lanskap demografi yang kompleks dengan kepelbagaian hendaklah dilaksanakan dalam konteks yang menyeluruh, holistik dan bukan bersifat retorik serta kosmetik semata-mata. Bagi mencapai hasrat tersebut, kita hendaklah berusaha untuk mengurangkan perbezaan sesama kita sebagai rakyat Malaysia. Selanjutnya, kita hendaklah menanamkan semangat akomodasi serta toleransi dalam kehidupan seharian. Semangat perpaduan perlu disemai serta dibentuk di rumah dan selanjutnya dibaja dan disiram dengan pendidikan serta nilai-nilai murni hidup bermasyarakat di bangku sekolah dan seterusnya diperkasa di institusi-institusi pengajian tinggi. Perpaduan memerlukan resipi yang efektif dengan hati yang terbuka dan ikhlas, jiwa yang luhur dan semangat kesetiaan pada raja dan negara. Lebih penting lagi, kita hendaklah tidak mempersoal, apatah lagi mencampuri dan memandang rendah urusan serta kepercayaan agama yang diamalkan oleh bangsa lain. Kerana itu,
Beta ingin berpesan, sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama, jika gagal ditangani dengan segera, adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum. Berhadapan dengan isu sensitif seperti ini, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, lagi tertib dan disulami pula dengan semangat toleransi yang tinggi. Menelusuri lipatan sejarah, ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka, sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di dalam fasa 1 perkara 3 pada Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan agama Islam yang ditempatkan pada darjat yang amat tinggi di dalam Perlembagaan Persekutuan dicapai menerusi persefahaman dan persetujuan oleh semua pihak ketika negara memperolehi kemerdekaan. Ianya adalah merupakan kesepakatan yang tercatat dalam lipatan sejarah bagi menentukan norma hidup bermasyarakat pasca kemerdekaan. Justru beta merasa gusar dengan isu penggunaan kalimah Allah yang jika gagal diselesaikan segera bakal menjadi polemik yang berlarutan sehingga boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara. Polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Ianya berhubung isu akidah umat Islam dan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai ketua agama Islam. Prinsip pertama rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jelasnya, konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan agama tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Demi perpaduan dan masa hadapan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Ianya menuntut jalan penyelesaian yang bijak dengan penuh kesantunan serta semangat bertolak ansur dan akomodasi yang tinggi. Perpaduan dalam kepelbagaian adalah merupakan aset utama negara yang perlu dipertahankan. Janganlah kita berterusan mengapi-apikan sentimen dan polemik yang boleh meruntuhkan fabrik sosial kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini.